Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke IQI Property Zone. Saya Syed Nawaz, perundi hartanah anda daripada IQI. Okey, topik kita hari ini cukup menarik, iaitu kita akan berbincangkan tentang formula bagaimana menaik taraf skor kredit anda sebelum membuat pinjaman perumahan. Okey, so sebelum kita memula, pastikan anda share, like dan komen video ini kerana orang yang paling banyak share, like dan komen akan mendapat mystery gift daripada pihak kami. So jangan lupa untuk share, like dan komen. Okay, let's start. Okay, hari ini kita ada dua speaker jemputan kita yang kita datangkan khas daripada Melaka Bandar Bersejarah. Okay, saya perkenalkan diri dulu. Di sebelah kiri saya Encik Aston dan yang hujung sekali Puan Naros. Okay, sebelum bermula kita nak perkenalkan diri dahululah. Boleh Encik Aston mulakan dulu? Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya Aston Fayed, seorang perunding hartanah di negeri Melaka, Bandaraya Bersejarah. Terima kasih. Puan? Okey, Assalamualaikum semua. Saya Naruswati Naim atau biasa orang kenal sebagai Narus. Okey, saya adalah perunding hartanah komersial dan retail. Juga seperti Aston Fayed, kami base di Melaka. Okey, terima kasih pahlawan-pahlawan daripada Melaka. Terima kasih. Okey, topik kita hari ini adalah formula bagaimana menaik taraf skor kredit. Okey, sebelum kita bermula kita nak tahu apa tu skor kredit sebenarnya. Adakah benda ni penting sebab kita buat pinjaman perumahan? Okey, boleh Encik Aston terangkan dulu? Okey, bercakap tentang penting ke tak penting, memang skor kredit ini adalah satu perkara yang penting ataupun perkara asas untuk kita memulakan diri dalam ataupun entry dalam bidang hartanah ni. Okey, saya terangkan skor kredit ni adalah satu sistem yang diguna pakai oleh bank pusat di sesebuah negara yang sedang membangun. Sebagai contoh Malaysia, bank pusat kita adalah Bank Negara Malaysia. Okey. So skor kredit ni adalah dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia lah, melalui Biro Kredit ataupun Biro Kredit. Selain itu juga skor kredit ni adalah dalam bahasa mudah dia adalah satu Rating lah. rating ataupun rekod yang menyimpan kita punya data ataupun kesihatan kewangan kita. Okey, di situlah semua sejarah dan juga transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kredit akan disimpan di situ. Okey. So mungkin Puan Naros boleh sama sikit apa data-data yang akan simpan dalam skor kredit ni dan kenapa dia penting untuk seorang bila dia nak buat pinjaman tu? Okey, sebenarnya ada banyak tu. Cuma kali ini sebab kita live ni pun tak lama, so saya akan ulas sikit je lah. Okey. Apa data yang ada dalam tu ialah yang pertama sekali ialah rekod pembayaran balik kita. Okey, biasanya kalau kita ada sejarah membuat pinjaman dengan mana-mana institusi kewangan ataupun mana-mana bank, kita biasanya dah buat pinjaman, kita kena bayar balik lah kan. So itu yang pihak bank akan tengok, iaitu adakah kita seorang pembayar yang bagus, maksudnya kita bayar on time, ataupun kita jenis yang suka hutang tapi lihat nak bayar, culas lewat bayar, ya, ataupun kita jenis yang berhutang tapi tak bayar. Itu dia nak kena tengok lah. Itu yang paling utama lah, bank akan tengok lah. Okey. Kemudian antaranya juga kita akan tengok pasal DSR. Okey. DSR tu kalau orang biasa dengar dia macam agak term tu terlalu teknikal. Dia sebenarnya adalah debt service ratio, ataupun dalam bahasa mudahnya ialah jumlah hutang kita, nisbah hutang berbanding dengan pendapatan. Okey, biasanya untuk meluluskan satu-satu pinjaman tu ataupun meluluskan permohonan kita untuk meminjam, biasanya kita punya jumlah hutang kita tidak boleh tinggi. So kalau bila kita punya jumlah hutang berbanding dengan kita punya pendapatan tinggi, so itu akan membuatkan bank rasa mampu kita bayar tu kan. Jadi benda ni yang kita kena jaga. Make sure dia sentiasa berada di bawah paras. Biasanya antara bank DSR dia kadar dia berbeza-beza. So biasanya lah bank yang akan ambil DSR dia 60%. So kalau atas daripada 60% tu adalah bank macam susah sikit nak bagi pinjam, tapi seelok-eloknya bawah daripada tu, lagi bawah lagi bagus lah.
Okey, so kesimpulannya skor kredit ni adalah lebih kurang macam rekod kewangan kita lah. Ya, betul. Rekod kewangan kita yang mencatat segala jenis pinjaman yang kita ada dan segala jenis rekod yang kita ada dengan bank ataupun pihak-pihak institusi kewangan yang lain. Betul. Okey, terima kasih pada speaker jemputan kita. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada kepentingan skor kredit ni. Kenapa ramai orang yang kena ambil tahu pasal skor kredit? Kenapa dia kena rasa benda ni penting dan dia kena jaga skor kredit dia, ataupun apa yang membuatkan seorang tu perlu menitik beratkan skor kredit ini sebelum dia buat pinjaman? Okey, memang dia macam ni. Okey. Okey. Sebab macam kita kalau nak buat pinjaman, usually memang kita akan pinjam kepada institusi perkewangan. Institusi kewangan ni biasanya dia ada kriteria-kriteria dia tengok. So, kalau macam kita pun, kalau orang nak pinjam kita punya duit kita, so kita pastikan orang tu boleh bayar balik. Betul. So adakah orang tu boleh bayar balik atau tidak? Lepas tu adakah dia jenis yang duit yang maksudnya pendapatan yang dapat tu cukup tak untuk bayar balik? So benda-benda ni yang kita boleh tengok. So ada Esther ada nak tambah ke? Okey. Sebab dia penting kerana sebab kita kena tahu institusi kewangan ni adalah satu iaitu institusi kewangan ni adalah bank. Okey, bank apa dia punya ni dia mesti nak keuntungan. Okey, kalau dia nak dapatkan keuntungan, dia mesti akan perlukan seorang yang berkualiti untuk bagi pulangan kepada dia. So pihak bank ni dia tak akan ambil risiko yang akan merugikan mereka. So dari sini dia orang akan dapatkan boleh kata kita dapatkan maklumat dulu daripada pihak bank lah kan, daripada pihak-pihak pinjaman yang lain, tengok rekod pembayaran mereka macam mana lah sebelum mereka nak teruskan bagi pinjam. Betul? Betul. Okey, so kita punya topik ni sangat menarik. Kita akan sambung sebentar lagi. So kita akan ambil break sekejap. Tapi sebelum tu pastikan anda share, like dan komen video ni supaya anda akan dapat mystery gift kami. Okey? Stay tune. Jom break. Okey, selamat kembali ke rancangan IQF Property Zone. Okey, kita akan sambung pada poin-poin yang seterusnya daripada dua penceramah jemputan kita yang hebat. Okey, seterusnya kita nak tahu dalam credit score tu apa data-data yang terkandung dalam tu sebenarnya. Dia macam laporan kan. So mungkin Puan Ras boleh mulakan dulu nyatakan apa rekod-rekod yang ada dalam skor kredit tu. Okey, yang ada dalam tu seperti yang saya dah cakap tadi ialah kita punya pembayaran balik. Maksudnya jadual pembayaran balik pinjaman, setiap pinjaman yang kita buat. Contoh pinjamannya? Okey, contoh pinjamannya. Let's say kita pinjam untuk beli kereta. Okey, pinjam kereta. So kalau dia kata situ, okey kita pinjam selama 7 tahun. 7 tahun di mana kita kena bayar bulan-bulan 500. So dia akan tengok adakah kita ni bayar setiap bulan ataupun ada setengah yang dia memang jenis ambil yang bayar 3 bulan sekali dan nak kena tarik tu dia bayar. Dia kena bayar setiap bulan lah on time. Itu macam-macam cara, macam-macam attitude kita punya peminjam. Tapi bank dia akan lebih mudah memberi pinjaman kepada mereka yang jaga pembayaran dia. Maksudnya setiap bulan on time. Setiap bulan tepat, let's say lah kalau biasa dia dapat gaji 1 hari bulan dia akan bayar. So ini akan yang ciri-ciri yang bank suka. Jadi bila orang macam gini, setiap kali dia mohon untuk mendapatkan pinjaman, tak kisahlah pinjaman perumahan ke, pinjaman untuk macam saya sebut tadi ion kredit ke, memang akan mudah dapat pinjaman. Okey, so maksudnya dalam data tu yang akan rekod adalah jenis pinjaman kereta ke apa, okey, jumlah pembayaran, tempoh masa dipinjam dan jumlah installment bulanan, betul? Betul. Okey, itu untuk kereta lah. Kalau macam yang lain-lain macam personal loan ke ataupun pajak gadai atau pinjaman perumahan lain akan catat sekali ke macam mana? Okey, memang semua ada. Semua ada. Itu cuma kita macam yang saya cakap tadi cuma untuk yang pinjaman kenderaan lah. Dia termasuk sekali kita punya kalaulah kita ada pajak gadai, kita pajak gadai tu dia ada satu tempoh, macam let's say 6 bulan. So kalau 6 bulan tu kita tak tebus balik, dia tengok macam mana kita ni bila dia beri pinjam mampu tak bayar balik. Bila kita extend tu maksudnya kita bukan jenis manusia yang mempunyai kewangan yang kukuh lah. Ataupun lagi satu dia tengok kita punya personal loan.
Okey. Makin banyak personal loan kita, sama juga makin banyak kredit kad yang kita ada, maksudnya kat situ kita ada masalah kewangan. Itu yang bank nampak lah. Itu yang bank nampak. Biasanya bank kalau yang ada benda-benda tu semua, dia akan ketepikan dulu kita punya permohonan, dia akan semak dengan teliti. So potensi ataupun kebarangkalian untuk kita dapat lulus pinjaman tu agak sukarlah. Maksudnya bank akan tanyalah kenapa personal loan banyak sangat. Ya Credit card betul. Kenapa mohon banyak Dia sangat. pun curiga, dia pun kalau tertanya-tanya kalau saya bagi pinjaman ni mampu tak dia bayar balik. Okey, sistem pula berdasarkan pengalaman sebelum ni kan. Okey, credit record ni dia simpan segala transaksi yang kita guna perkhidmatan bank. Contoh daripada dulu bagi individu yang baru mula bekerja kan, dia akan mulakan dengan pembiayaan kenderaan. Okey, dekat situ kita pembiayaan kenderaan memang semua akan melalui bank. So di situ pertama sekali yang akan direkodkan dalam skor kredit kita. Okey, yang kedua mungkin akan ada yang buat pinjaman peribadi. Itu juga akan direkodkan dalam skor rekod kredit kita lah. Dan ketiga ada yang membuat pinjaman kad kredit. Okey, kad kredit juga akan direkodkan di dalam semua jenis pembiayaan ataupun instrumen-instrumen yang memberi kemudahan kredit melalui institusi kewangan iaitu bank akan direkodkan kepada skor kredit report lah. Okey, Esther nak tambah lagi satu. Okey, yang officialnya dengan Bank Negara Malaysia di bawah Biro Kredit lah. Okey, kita ada juga company ataupun third party yang memegang atau menyimpan rekod-rekod ni, sebagai contoh RMCI Info dan juga CITOS. Okey, kalau macam CITOS ni kita boleh tengok dia punya dia macam ada speedometer. Speedometer itu menentukan rate kita ni baik ataupun tidak baik berdasarkan sejarah pembayaran sebelum-sebelum ini. Okey, so maksudnya Encik Aston tu selain daripada kita dapatkan skor kredit kita daripada Bank Negara Malaysia, boleh dapatkan juga daripada RMCI iaitu Ramsi ataupun CITOS. Tapi cumanya kalau melalui third party ada sedikit charge atau fee yang dikenakan lah. Okey. Terima kasih Encik Aston. Puan Nara nak tambah sikit. Dia kata macam selain daripada kredit kad tu, yang ramai sekarang yang berlaku macam kami sebagai perundi hartanah jumpa ialah mereka yang ada PTPTN. I see. Itu sangat penting. Ramai yang generasi muda ni dia dah belajar, habis belajar, masa belajar ambil pinjaman PTPTN tak bayar. Bila nak buat pinjaman tak lepas sebab PTPN tak pernah ada sejarah pembayaran. Itu yang paling utama yang saya sentiasa ingatkan pada saya punya klien, pelanggan saya akan tanya PTPTN bayar ke tak. Jadi PTPTN juga dia ada tempoh masa yang membuatkan rekod tu akan berada dalam SIKRIS. I see. Okey, selepas tempoh tamat pelajaran tu pihak institusi kewangan atau PTPTN yang beri pembiayaan pelajaran ni dia bagi masa 6 bulan. 6 bulan ni tempoh untuk kita membuat pembayaran balik. 6 bulan lepas dia graduate lah. Lepas dia tamat pelajaran lah. Okey. Selepas tempoh 6 bulan, dia bagi masa lagi 6 bulan. Maknanya mencukupkan setahun. Lepas pada setahun baru akan dikenakan tindakan rekod di senarai hitam dan sebagainya dalam SIKRIS report lah. Okey, so penonton-penonton ambil perhatian yang mana ada pinjam PTPTN tu, make sure bayar on time dan jangan culas ya, kalau tak akan efek anda punya skor kredit. Okey, so sebenarnya saya nak tanya. So kalau macam tu, kalau orang yang ada pinjaman apa semua dia susah sikit nak pinjaman lah. Bagaimana kalau orang tu dia bersih, clean, langsung tak ada apa-apa pinjaman, semua dia beli cash, tak ada kad kredit. So macam mana, adakah orang ni orang yang disukai oleh bank? Okey, kalau yang macam orang yang suci bersih ni kita panggil kan. Dara lah. Dara. Maknanya belum dinodai oleh apa-apa hutang ataupun liability lah dalam hidup dia. Okey, sebenarnya tak baik juga sebab bank ni dia nak tengok trend ataupun habit kita sebagai orang yang bertanggungjawab ataupun tidak untuk membuat pembayaran setiap bulan lah. Okey, kalau kes yang macam ni yang masih tak ada apa-apa komitmen dalam rekod SIKRIS ni, kebiasaannya sebagai perundi hartanah macam kami, kita akan advise dia untuk sama ada membuat satu
Kemudahan kredit. Daripada pihak bank. Sebagai jalan yang mudah adalah perkhidmatan kad kredit lah. Okey. Tapi pada yang Aston juga nak menasihatkanlah mereka. Kita buat kad kredit ni bukan kita untuk gunakan. Kita tujuan asal kita adalah untuk memiliki hartanah. So kad kredit sebagai medium untuk kita tunjukkan rekod kepada bank selama 6 bulan ataupun 12 bulan bahawa kita boleh mencapai target ataupun dia punya tempoh masa sebagai seorang pembayar yang baik lah. So, maksudnya kad kredit kita gunakan untuk untuk halal minimum lah, maksudnya beli minyak ke, betul, petrol. Tapi jangan berhutang lah. Jangan sampai berhutang lah. Maknanya cukup masa bayar. Betul. Okay. Gunakannya kepada perkara yang boleh kita bayar. Gunakan secara bijak. Betul. Okey, Narus tambah sebenarnya kenapa kena ada pinjaman ataupun at least kurang-kurang macam kad kredit tu ialah sebab bank nak tengok kita punya tabiat sebagai seorang peminjam. Sebab apa-apa pun dia kata kalau kita dah pernah, let's say lah macam sekurang-kurangnya kalau kita nak mohon pinjaman, bank kata kita kena at least ada sejarah kita punya sejarah skor kredit tu, sejarah pembayaran balik tu dalam tempoh 6 bulan. Pinjaman. So dia akan boleh nampak analisa kita punya jenis yang macam mana. So sebab dalam tempoh 6 bulan tu kalau you betul-betul bagus, you memang bayar secara berkala lah, tepat pada waktunya. Tapi kalau anda jenis yang memang susah nak bayar, akan ada lompang-lompang tu semua kan. So itu dia akan dapat tengoklah efek lah. Okey, so macam kita tahu tadi, saya pun tambah sedikit. Selain dekat kredit, mungkin juga kita boleh buat pembiayaan ASB. Okey, bank ASB pada minimum amount mungkin RM10,000, RM20,000 supaya kita boleh konsisten saving lah. Dan kita tunjuk tabiat kita yang kita ada rekod pinjaman dengan bank. So apa yang saya boleh kesimpulkan daripada sesi kita tadi ni, ada 3, iaitu sama ada kita buat kad kredit, ASB ataupun PTPTN, rekod yang sedia ada tu, make sure jangan culas bayar. Okey, so terima kasih pada kertas penerangan tadi. Seterusnya kita nak pergi pada bagaimana nak pastikan skor kad kredit kita akan dapat jaga. Katakanlah orang tu dah ada pinjaman kereta, personal loan, habis tu kad kredit, ASB. So macam nak make sure dia contoh dia ada 4 skor kredit kat sini. So macam nak pastikan dia dapat jaga benda tu dengan elok dan laporan kesihatan dia tu sihat. So dia boleh menggalakkan dia untuk buat pinjaman seterusnya pada maybe bulan depan ke. So macam mana Encik Aston, boleh bagi sedikit pandangan? Okey, pandangan saya lah kan. Okey, kalau kita dah ada semua sejarah kereta, PTPTN, kad kredit. So benda ni kita bayar dengan baik ataupun tak. Okey, kalau semua ni tapi kita kena ingat untuk pihak bank memberi pembiayaan kepada kita sudah lebih daripada 70% daripada pendapatan atau belum. Kalau misal kata segala pembiayaan dah melebihi 70% daripada sumber pendapatan kita, kebarangkalian untuk kita memohon atau mendapatkan pembiayaan baru atau untuk perumahan mungkin tipis lah. Kalau memang gaji dia besar, nasihatnya adalah bayar ikut due date. Dan kalau kita boleh tengok kepada CRIS report ataupun credit report score kita tu, dia ada 1 tahun, Januari sampai Disember punya transaksi lah. Kalau yang rekod yang baik tu, kita akan nampak Januari dia akan kosong untuk kad kredit ataupun pembiayaan personal loan, pembiayaan peribadi, kad kredit, semua akan kosong. Maknanya dia adalah seorang pembayar yang baik lah, pembayar yang berhemah. So peluang untuk dapatkan pembiayaan baru untuk perumahan lebih tinggi lah, lebih cerah. Okey, so saya simpulkan sikit, maksudnya dia kena jaga first dia tahu hard limit installment bulanan dia lah, ansuran bulanan dia. So make sure tak lebih daripada 70% daripada pendapatan dia. Dan kedua, dia kena bayar sebelum due date lah. Okay, baru dia akan ambil kira dia sebagai seorang pembayar yang baik dan dia punya rekod kewangan nampak sihat. Dan ketiga, kejap saya habiskan. Dan ketiga, dia kena jaga pembayaran selama 12 bulan. Sebab doktor akan appear dalam dia punya score record. So kalau dalam 12 bulan ni dia ada culas ke apa ke, kita nampak rating dia dalam score record dia. Betul? Okey, Puan, apa yang nak tambah? Okey, yang nombor 2 tadi, dia kata macam kita bayar due date. Kadang-kadang kita ni bila dah banyak sangat kerja, kadang kita lupa due date dia bila. So alangkah baiknya kalau kita gunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak bank seperti auto debit. Kita buat auto debit ataupun kita buat standing instruction. So automatic kita dah tak payah fikir. So maksudnya tiap-tiap bulan automatic bila due date dia akan
terus tolak daripada kita punya akaun. Tapi make sure dalam akaun kita ada duit lah. Okey, betul. Sebaik-baiknya kita dapat gaji je, tarikh kita dapat gaji tu, the next day tu kita buatkan auto debit dia. So maksudnya confirm lah insyaAllah ada duit dalam tu kan. So itu yang boleh, salah satu cara yang memastikan kita tak lambat bayar. Okey, Puan, saya nak tanya kepada Puan Arus. Katakanlah kalau dia ni seorang pembayar yang culas, lewat bayar, memang tak on time lah. Dia dapat duit kalau gaji masa 27, dia enjoy 15 bulan boleh bayar. Okey, so macam mana dengan orang macam gini yang rekod dia dengan bank memang tak begitu baik dan memang dia miss banyak kali. So adakah dia ada peluang untuk dapat pinjam perumahan? Dan apa tips-tips yang Puan nak bagi supaya dia boleh baiki rekod dia tu menjadi lebih baik? Okey, kadang-kadang dia biasanya benda ni terjadi pada golongan muda. Dia masa dia baru kerja, dah dapat duit, lepas tu dia enjoy lah. Dia dah tak penting kan sangat, bayar-bayar ni kan dia anggap tak penting. Tetapi masalah akan timbul bila dia nak start, dia dah matang sikit, dia dah start nak buat pinjaman. So masa tu alamak, rekod biasa kita panggil rekod dia koyak. So tak cantik lah. So manusia macam ni dia tak individu macam gini dia tak boleh terus buat pinjaman sebab confirm tak akan bank tak akan lepaskan dia punya pinjaman lah, permohonan. So mereka yang macam ini saya nasihatkan berdasarkan pengalaman saya, kita ambil kita step backward, maksudnya kita undur setapak, kita tengok balik, kita susun balik jadual kita punya pembayaran balik. Kita senaraikan dulu apa yang kita ada masalah tu. Let's say kita ada masalah dengan bank, kita buat personal loan, kemudian kita tak bayar. So kita pergi jumpa dengan pihak bank tu, kita reschedule balik. Kita bincang macam mana kita nak reschedule balik pinjaman kita. So nanti pihak bank akan ajar kita lah reschedule. Okey, jadi cantikkan untuk dalam tempoh sekurang-kurangnya 12 bulan. Maksudnya setahun. Maksudnya kalau tahun 2020 ni kita sedar yang kita nak start ada invest dalam hartanah ke. So start 2020 ni kita pergi jumpa pihak bank, kita minta reschedule balik, so kita cantikkan balik. So kita ambil tempoh setahun. 2020 kita baiki balik rekod kewangan kita yang tak cantik tu. So kita siapkan untuk 2021 kita miliki hartanah. Itu salah satu dia lah. Tapi kalau kita masih boleh selamat, masih boleh bantu, maksudnya bank boleh bantu. Worst case scenario yang paling yang kira dah tenat, sebaiknya kita pergi ke AKPK. So agensi AKPK apa dia punya Agensi Kad Kredit dan dia saya tak apa ingat lah, tapi kita boleh Google lah nanti AKPK Google, website nanti. AKPK. So AKPK akan tetapkan berapa tempoh dia akan ajar kita macam mana kita nak bayar balik, nak settlekan balik semua hutang, dan dia akan struktur balik kewangan kita, sistem kewangan kita. So dah lepas kita dah habis dengan AKPK tu, then barulah kita punya kewangan dah cantik, dan akan dalam masa tempoh setahun tu dah cantik balik, then barulah next step kita kumpul modal untuk kita beli hartanah lah. Maksudnya untuk orang yang ada rekod kewangan yang teruk lah kan, ataupun lambat bayar, dia masih ada peluang untuk diselamatkan. Betul. Second chance. Ya betul. So kat luar sana yang mana malas nak bayar, PT-PT yang tak pernah bayar sejak graduate sampai sekarang dah bertahun-tahun, ataupun personal loan pun sanggup-sanggup bayar setiap bulan. So kita nasihatkan ambil inisiatif pergi jumpa bank ataupun AKPK, ketahui tahap status anda kat mana. Adakah anda boleh teruskan buat pinjaman ataupun anda perlu baiki sebelum anda buat pinjaman tu. Okey, Encik Aston. Okey, bagi saya kan. Okey, bagi orang bagi individu yang ingin mulakan bidang hartanah ni, maksudnya untuk entry hartanah punya pembiayaan hartanah, dapatkan pembiayaan hartanah ni. Okey, pertama sekali anda mungkin tak ada ilmu berkenaan penjagaan kredit sebelum ni. Okey, orang yang paling hampir dengan anda adalah ejen hartanah. Mereka yang akan tahu apa jalan-jalan, langkah-langkah awal untuk dapatkan memperbaiki kredit pada skor kredit kita lah. Okey, sebagai contoh, kalau kali pertama dia jumpa kan, okey, ejen akan nasihatkan dia tengok dulu skor kredit macam mana. Okey, apa yang tertunggak, apa yang menjadi penghalang untuk dia dapatkan pembiayaan seterusnya. Okey, sebagai contoh saya bagi, kalau contoh kata PT-PTN yang membuatkan
dia tak berjaya untuk dapatkan pembiayaan. Okey, sebenarnya kalau sekarang ni memang ada banyak instrumen ataupun kaedah langkah untuk kita buat penyelesaian PTPTN ni. Sebagai contoh, pembayaran melalui EPF, KWSP ataupun PTPTN sendiri ada jadual bayaran, dia ada bagi jadual pembayaran semula tu kan. Okey, kita ikuti langkah yang diaturkan oleh PTPTN. Dan maklumat daripada Bank Negara Malaysia juga, apabila setelah kita buat pembayaran, macam contoh kita dah berkejaya, dah ada EPF dan kita buat pembayaran penuh, maknanya kita nak tutup PTPTN punya pembiayaan sebelum ni. Setelah kita buat selesai pembayaran di PTPTN, PTPTN akan ada keluar satu surat mengatakan yang kita dah dah selesai pembiayaan tersebut. Okey, so daripada situ tempoh masa untuk kita clearkan ataupun kita cantikkan skor rekod kita cuma mengambil masa 7 hari. Okey. So lepas 7 hari tu, kalau sekiranya kita hanya mempunyai rekod PTPTN dan boleh kita submit semula lah. Okey, so minta perhatian penonton. So kalau anda ada rekod buruk dengan PTPTN, boleh di-structure balik semula. Dan dalam masa 7 hari rekod anda boleh dibaiki dan boleh submit semula untuk pinjaman perumahan. 7 hari kalau dia dah buat pembayaran penuh. Maksudnya dah lengkap dah dia minta transaksi tu. Okey, so ni last round kita. So kita nak minta tips-tips lah. Tips-tips daripada pakar perunding hartanah kita. Okey, seperti yang kita ketahui, kalau anda nak check anda punya skor kredit, kalau nak jimat duit daripada bayar pada Ramsey ataupun Sikris, boleh jumpa pakar-pakar hartanah kita untuk minta pendapat dia orang. Okey, sebab tu bila mereka minta payslip ataupun Sikris report, anda kena bagi. Mereka bukan nak tahu berapa banyak duit anda sebenarnya ataupun anda punya pendapatan. Kita nak bantu anda untuk merancang bagaimana anda dapat pinjaman nanti berdasarkan payslip anda dan juga had credit anda sebenarnya. Betul. So kita nak minta tips-tips lah, tips-tips ataupun nasihat-nasihat pada orang muda kat luar sana dan penonton kita. Macam mana dia boleh meningkatkan formula skor kredit kita dan melayakkan dia dapat pinjaman perumahan tu. Okey. Sebenarnya tak kiralah berapa pun usia anda, terutamalah ini nasihat ni sebenarnya terutama untuk yang lepasan belajar lah, lepas ijazah, lepas universiti kan. So masa tu mungkin kita tak ada intention nak melabur dalam hartanah atau nak memiliki hartanah. Tetapi masa tu sebenarnya adalah waktu yang terbaik untuk kita masuk dalam dunia pekerjaan ni, dunia kehidupan yang sebenar ni dengan susun atur kewangan kita sebaik mungkin. Kita punya asyik-asyik akan diulang bila kita sebut tentang skor kredit ni. Benda pertama kita kena ulang, kalau buat pinjaman bayar on time. Itu yang utama yang kita kena jaga. Walaupun anda hanya gunakan beli ion kredit tu untuk beli peti ais ke, beli TV ke, itu yang kena utama, ataupun beli motor biasa. Itu yang kena jaga. Tiap-tiap bulan jangan culas itu. Walaupun masa kita tak nampak dalam setahun dua kita akan beli, tapi itu yang menentukan kita punya tabiat kita, tabiat sebagai seorang peminjam dan membayar balik. Kemudian kita pastikan ilmu. Kita kena ada ilmu. Okey, bukan kita tahu semua. Macam kami tak tahu semua. Tetapi sebab kami dalam this industry, dalam bidang hartanah, jadi kami baik dengan pihak bank, kami baik dengan pihak peguam. So, ini kami dapat input-input ni daripada mereka. So, kalau anda di luar sana yang mana nak start melabur, cari orang melabur hartanah, cari orang yang melabur hartanah yang macam kami perunding hartanah, yang mana kami hari-hari berjumpa dengan orang yang nak tu. So kalau tak nak tahu apa yang perlu disediakan, jumpa kami akan bagi tahu. So ilmu tu, dapat ilmu daripada orang yang betul. Jangan nak cerita, nak tanya pasal kewangan, nak tanya pasal hartanah, pergi jumpa orang yang bukan bidang dia lah kan. Makcik ke pasar. Ataupun biasanya ada juga yang kita dengar, ini saya punya makcik sebelah, jiran saya cakap kalau beli hartanah ni macam ni, you kena ada macam ni. Sebab antara setiap orang individu dia punya skor kredit dia lain. So benda tu kita kena tanya sendiri berdasarkan individu tu sendiri. Dan lagi satu benda ni sebenarnya
kalau kita jumpa bank pun, bank dia tak boleh reveal, dia tak boleh bagi tahu dengan secara itu, sebab benda ni private and confidential, sulit. So yang terbaik adalah jumpa perundi hartanah, sebab kita ada banyak kali kita jumpa kes, mungkin kes perundi customer perundi hartanah yang sebelum ni sama lebih kurang. So kita boleh gunakan apa yang dah telah berlaku tu, pelajaran tu, kita bagi tahu yang kita punya yang baru ni lah. So ada Esther nak tambah? Okey, kalau contoh macam tadi kita cakap tak mampu, tak layak. Okey, tahun pertama mungkin tak layak, kita nak bersihkan kita punya ni. Ambil masa kesempatan untuk dalam masa kita membersihkan skor kredit kita ni dalam setahun tu. Okey, kita tingkatkan dulu ilmu berkenaan hartanah. Okey, kita mungkin boleh jumpa sifu-sifu hartanah yang akan bagi pendedahan yang lebih lanjut berkenaan keperluan anda untuk mendapatkan hartanah tu lah. Yang penting dalam masa setahun tu anda buat dulu pelan tindakan anda. Apakah langkah kaedah untuk membersihkan rekod kredit dan seterusnya dapat merubah gaya hidup ataupun gaya berbelanja anda. Okey, so sifu-sifu hartanah kita ni siapa? Perundi hartanah dan ejen hartanah lah. Sama ada ejen hartanah ataupun sifu-sifu hartanah yang ada di luar sana lah. Ya, banyak buat kelas sekarang ni, dah macam dah jadi popular lah. Tapi saya rasa sebaiknya kita rujuk pada perundi hartanah sebab kita on fee dan kita betul. Kita ada bayaran ke kalau kita nak ajar? Tak ada kan? Itulah. So orang ramai kat sana dan golongan muda ni, the best way kalau kita nak tahu kita punya skor kredit dan nak tahu macam mana pinjaman perumahan ni, sebaiknya kita nasihatkan jumpa perundi hartanah yang berdaftar lah. Perundi hartanah berdaftar, kena bayar ke nak jumpa? Tak kena. Tak ada kan? So mungkin boleh belanja dalam makan atau minum. Sambil itu bincang-bincang, tanya mereka macam mana kita nak beli rumah. Sebab mereka ni yang paling hampir dengan industri hartanah lah. Okay guys, so nampaknya kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih pada kedua penceramah jemputan kita, Encik Esther dan juga Puan Narus. InsyaAllah kita harap akan dapat banyak perkongsian daripada IQI Property Zone kita hari ini. So guys, sebelum kita tamatkan, kami minta sekali lagi supaya share, like dan komen video ni, dan kita akan bagi free mystery gift untuk siapa yang paling banyak share, like dan komen. Okey, so kami berharap anda dapat banyak ilmu daripada sesi perkongsian kami hari ini, dan kita jumpa nanti di masa lain. Saya Syed Nawaz daripada IQI Property Zone. Okey, Assalamualaikum.